Andai mampu terbang, ingin kulihat dunia dari atas. Kurang kesedaran terhadap amalan kita semula dalam kalangan keluarga di Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Yogendran Mahalingam, pengacara bagi dokumentari ini. Seperti kita tahu, amalan kita semula ini dipraktikkan di seluruh dunia. Malangnya, di Malaysia terdapat sikap kurang kesedaran tentang amalan ini dalam kalangan rakyat. Persoalannya, apakah punca, kesan dan masalah menyebabkan amalan kita semula tidak diterapkan dalam keluarga di Malaysia? Selain itu, apakah solusi yang berguna dalam menangani masalah ini dan juga apakah faedah terhadap amalan 3R dalam kalangan sesebuah keluarga? Kaitan falsafah dengan amalan kita semula. Menurut ahli falsafah Inggeris Francis Bacon, beliau berusaha mengubah pemikiran masyarakat supaya lebih berfikir secara ilmiah dan membuat research and development atau penyelidikan saintifik yang membawa hasil yang praktikal. Hal ini dapat menyelesaikan masalah manusia. Di sinilah terdapat kaitan falsafah dengan 3R. Kerana amalan 3R ini adalah hasil daripada research and development atau R&D. 3R memainkan peranan yang penting bagi mengurangkan kadar penggunaan plastik dan juga mengurangkan kuantiti sampah. Hal ini akan menjadi punca untuk penjagaan alam sekitar. Kita akan mulakan penjelasan dari rakan-rakan saya tentang punca, masalah, kesan, faedah dan solusi tentang pengurusan alam sekitar. Pada bagian ini, saya akan menyatakan punca kenapa berlakunya kurang kesedaran terhadap kita semula di kalangan keluarga. Okey, baik. Punca yang pertama ialah kurang kesedaran dalam mengamalkan kita semula. Perkara ini terjadi disebabkan oleh sikap segelintir keluarga itu sendiri tidak mempedulikan amalan kita semula ini. Kebanyakan barang yang boleh dikita semula seperti botol plastik, surat khabar, kertas dan sebagainya dibuang begitu saja. Punca kedua kenapa berlakunya kurang kesedaran terhadap kita semula di kalangan ahli keluarga ialah kurangnya pengetahuan mereka tentang kita semula dalam kalangan ahli keluarga. Perkara ini terjadi apabila sesebuah keluarga atau individu kurang melibatkan diri dan bekerjasama terhadap kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan maupun NGO. Antara kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan maupun NGO ialah seperti kempen kita semula, kempen alam sekitar dan sebagainya. Jika usaha dan kerjasama tidak dilakukan oleh pihak berwajib seperti ini dalam memperbanyakkan pusat penubuhan tempat kita semula, dikhawatirkan bahawa ahli keluarga dan masyarakat setempat itu sendiri akan kurang mengamalkan kita semula tersebut. Bersama saya, Syiria Famila Anak Samsudin dari Miri Sarawak dan merupakan salah seorang ahli dari kumpulan 1. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan masalah dan halangan yang dihadapi oleh semua orang dalam amalan kita semula. Untuk pengetahuan semua, agak sukar untuk kita mengamalkan amalan kita semula semasa berada di rumah. Masalah ini muncul apabila ibu bapa tidak memainkan peranan mereka dalam pelaksanaan amalan kita semula semasa berada di rumah masing-masing. Ibu bapa hendaklah berperanan dalam mengajar anak-anak dalam ilmu mengita semula supaya tiada pembaziran yang berlaku di rumah. Anak-anak perlu mempunyai ilmu dalam amalan mengita semula barangan.
Anak-anak yang tidak mempunyai ilmu dalam mengita semula akan menjadi susah dikawal. Sebagai contoh, apabila berada di luar rumah, anak-anak tersebut juga tidak dapat mengamalkan amalan mengita semula barangan. Mereka akan membuang sampah merata-rata tanpa meletakkan sampah atau barangan tersebut di tong sampah kita semula yang telah disediakan oleh kerajaan. Disebabkan hal yang berlaku tersebut menjadikan ibu bapa wajib menerapkan ilmu mengita semula di rumah kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu bersikap tegas dalam melaksanakan pengamalan mengita semula, kerana apabila tidak bersikap tegas, anak-anak tidak akan memberikan kerjasama kepada ibu bapa mereka, dan ia menyebabkan anak-anak tidak dapat mengamalkan amalan kita semula di rumah ataupun di luar kawasan rumah. Terdapat banyak barangan yang boleh kita semula dibuang di rata-rata tempat. Contohnya, botol mineral, cawan kertas, kotak, dan sebagainya. Hal ini terjadi kerana segelintir masyarakat masih belum mempunyai kesedaran dalam mengita semula barangan yang boleh dikita. Setakat ini sahaja liputan dari saya mengenai masalah dan halangan yang dihadapi semasa amalan mengita semula dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya ialah Suharni binti Sukalti dan kini saya berada di Keningau, Sabah sebagai lokasi penggamaran saya kali ini. Okey, saya akan mengulaskan tentang kesan yang saya bahagikan kepada 2 poin, iaitu poin yang pertama ialah kesan positif mengamalkan amalan kita semula, manakala poin saya yang kedua ialah kesan negatif apabila tidak mengamalkan amalan kita semula. Poin yang pertama iaitu berkenaan dengan kesan positif mengamalkan amalan kita semula ialah dapat menjimatkan kos perbelanjaan. Dengan mengamalkan amalan kita semula ini, kita dapat mengurangkan penghasilan sisa pepejal yang dibuang. Ini juga akan menjimatkan kos pelupusan sisa pepejal. Ia juga dapat membantu meningkatkan ekonomi sesebuah komuniti, perniagaan, sekolah dan juga pengguna individu. Bukan itu saja, amalan kita semula ini juga dapat menjimatkan kos kerana kita dapat mengubah suai barangan terpakai dan kita tidak perlu membeli barangan baru di kedai yang harganya jauh lebih mahal berbanding dengan barangan terpakai. Contoh barangan terpakai yang kita boleh ubah suai seperti tayar, botol, kertas dan sebagainya. Manakala botol pula kita boleh mengubah suai dengan menjadi tempat penyimpanan skru, paku dan sebagainya. Baik, poin saya yang kedua iaitu berkenaan dengan kesan negatif apabila tidak mengamalkan amalan kita semula ialah dapat meningkatkan suhu sekitar, kerana peningkatan suhu ini akan memberikan impak kepada manusia dan juga alam sekitar. Hal ini yang demikian berlaku kerana penambangan pokok yang sentiasa meningkat dan permintaan kertas yang berterusan. Kurangnya pokok di sekitar kita akan menyebabkan peningkatan suhu yang akan menjejaskan kesihatan manusia yang menjadikan impak kepada kesihatan manusia seperti strok haba, katarak mata dan sebagainya. Hai, nama saya Lin Chingke dari kumpulan 1. Sekarang, saya akan membentang tentang faedah amalan 3A dalam kalangan keluarga. Faedah pertama ialah dapat menjaga kesihatan keluarga. Penggunaan bekas makanan semasa membungkus makanan merupakan sejenis aktiviti guna semula dan kurangkan penggunaan plastik. Contohnya bekas makanan seperti bekas Tupperware dan bekas makanan besi. Faedah terakhir ialah meningkatkan imej keluarga. Keluarga yang mengamalkan amalan 3A akan dijadi model atau contoh kepada masyarakat. Wartawan media TV juga akan mengunjungi keluarga yang melaksanakan amalan 3A dan temu ramai ini akan disiar di TV untuk mendorong masyarakat mengamalkan amalan 3A. Akhirnya,
imej keluarga tersebut dipertingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Aisyah binti Samsudin daripada Bandar Dato' On Johor Bahru, Johor. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang solusi yang dapat kita lakukan untuk menggalakkan masyarakat untuk mempraktikkan amalan kita semula ini. Antara solusi yang saya fikirkan berguna untuk diberikan adalah masyarakat perlulah diberikan penjelasan dan info yang lebih jelas agar mereka lebih tahu bahawa amalan kita semula ini bukanlah sesuatu yang sukar untuk mereka lakukan. Pendedahan yang dilakukan perlulah menerangkan tentang tempat ataupun saluran yang boleh dituju oleh masyarakat untuk mereka mengitar semula bahan mereka. Sebagai contoh, dapat kita lihat di Malaysia ini terdapat banyak barangan ataupun jenama kosmetik yang menawarkan peluang untuk mengitar semula barangan ini. Mereka menawarkan pelanggan untuk mengitar semula barangan mereka dan memberikan ganjaran yang menarik, iaitu berupa barangan percuma dan juga isian semula percuma. Namun perkara ini kurang mendapat sambutan kerana masyarakat kurang mengetahui tentang perkara ini. Oleh itu, pendedahan yang lebih jelas dan meluas perlulah dilakukan. Solusi berguna seterusnya adalah dengan menerapkan amalan kita semula ini kepada pelajar sejak daripada bangku sekolah rendah lagi. Pelajar-pelajar sekolah rendah ini lebih mudah untuk menerima pengaruh baru kepada mereka dan mereka akan lebih mudah untuk mengamalkan amalan kita semula ini. Daripada keluarga, mulalah membentuk masyarakat yang lebih arif dan akan mengamalkan amalan kita semula ini. Sekian, terima kasih. Kita berada di penghujung dokumentari ini. Terdapat banyak info yang penting telah dikongsi oleh kawan-kawan kita tentang amalan 3R ini. Akhir kata, kami berharap bahawa dokumentari ini menjadi pembuka mata kepada masyarakat tentang amalan 3R ini. Sekian, terima kasih. Go Green, Save Earth.